Actually aku bawa beli. Kenapalah dia tak ambil duit tu sekali? Aku nak membunuh pun lepas duit aku tak ambil. Hello guys, selamat kembali ke channel aku. So, hari ni aku nak share dengan korang 5 kes pembunuhan yang belum diketahui siapa pembunuhnya sehingga sekarang. As we can see, banyak kes-kes pembunuhan yang dapat diselesaikan oleh pihak polis. Namun, tak semua kes yang dapat diketahui punca kematian seseorang ataupun siapa pembunuh dan pelakunya. So, hari ini aku senaraikan untuk korang 5 kes pembunuhan yang belum diselesaikan sehingga ke hari ini. Kes ini terjadi pada hari Valentine tahun 2007. Pasangan suami isteri Art dan Louis mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Jordyn Sherin dan beliau ketika itu berumur 39 tahun. Jordyn yang mempunyai masalah mental namun boleh berdikari seperti orang lain. Dia juga boleh menguruskan dirinya tanpa bantuan kedua ibu bapanya. Jadi tak hairanlah kalau parents dia boleh bagi dia satu buah kondominium yang terletak di Swallow Land untuk dia tinggal sendiri. Pada hari Valentine tahun 2007 sekitar pukul 9 malam, pasangan suami isteri Art dan Louis menghabiskan masa mereka dengan makan malam di sebuah restoran yang tidak jauh dari tempat tinggal anak mereka. Walaupun berasa senang hati, Louis merasakan ada sesuatu yang akan terjadi kepada anaknya. So, sebenarnya itu firasat ibu-ibu yang rasa macam something happen to my daughter or something happen to my son. Parents dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah anak dia. So, ketika sampai di depan pintu, mereka cuba mengetuk pintu berkali-kali namun tiada jawapan dan mereka pun menggunakan kunci spare yang ada dalam simpanan mereka. Apabila pintu terbuka, mereka mendapati lampu semu menyala dan seperti tiada apa-apa yang berlaku. Mereka pun pergi ke bilik tidur Jordyn. So, di sinilah mereka nampak ada seorang lelaki yang separuh bogel berdiri di atas tubuh anaknya. Parents dia fikir bahawa Jordyn sedang berasmara bersama kekasihnya di hari Valentine. So, mereka pun menutup pintu dan keluar dengan muka yang merah kerana menahan malu. Jadi, selepas beberapa jam, parents dia pun masuk semula ke bilik anaknya dan mereka mendapati bahawa lelaki tersebut telah pun hilang. Ayahnya pun panik melihat keadaan anaknya yang tidak bergerak langsung. Dia pun memutuskan untuk mengesan nadi anaknya dan dia mendapati bahawa anaknya telah pun meninggal dunia. Hasil bedah siasat mendapati Jordyn telah dibunuh beberapa jam yang lalu. Dia telah dirogol, diseksa, dicekik dan dibunuh dengan kejam. Lelaki yang dilihat oleh keluarganya adalah pembunuh sebenar Jordyn Sherin. Dan apa yang berlaku bukanlah seks yang disenangi tetapi itu adalah nekrofilia. Untuk korang yang tak tahu, nekrofilia merupakan satu penyakit mental yang dialami seseorang di mana dia suka membuat seks dengan mayat dan orang yang sudah mati. Hasil siasatan polis mendapati tiada tanda-tanda pecah masuk di bahagian pintu mahupun tingkap. DNA lelaki itu dapat dikesan di tempat kejadian, namun tiada rekod yang berkaitan dengan pembunuh tersebut. So that mean pembunuh tu bukan berasal daripada situ. Ada teori-teori mengatakan pembunuh tersebut merupakan seorang lelaki yang bernama David Maguito. Pada November 2018, hasil tes DNA yang ada di tubuh Jordyn Sherin sepadan dengannya. Namun, polis tidak dapat memastikan bahawa dia adalah pembunuh sebenar kerana pada tahun 2011, David Maguito telah mati kerana membunuh diri. Ada juga teori-teori yang mengatakan bahawa pembunuhan ini dirancang oleh kedua ibu bapa Jordyn Sherin.
So anak dia mempunyai masalah mental. Disebabkan itu parents dia tak sanggup nak jaga anak dia. Mereka pun terpaksa membunuh anaknya. Apa pendapat korang? Siapa pembunuhnya? Sila tinggalkan komen di bawah. So next kita ada Westminster Bone Collector. Pada tahun 2009, Amerika Syarikat telah dikejutkan dengan penemuan 11 mayat perempuan yang terkubur di Westminster, New Mexico, Amerika Syarikat. Hasil siasatan mendapati mayat-mayat tersebut telah dikubur dan dibunuh sekitar tahun 2001 sehingga 2005. Sebahagian besar mangsa-mangsa merupakan bangsa dari Amerika Latin dan bekerja sebagai pelacur dan juga pengedar dadah. Paling menyedihkan, ada 2 orang mangsa yang berumur 15 tahun dan 1 orang wanita yang pada ketika itu mengandung. Sayangnya, pembunuh berantai ini masih juga belum diketahui sehingga sekarang. Pada tahun 2010, Kerajaan Amerika Syarikat telah menawarkan $100,000 kepada sesiapa yang mengetahui pembunuhnya dan saksi ketika kejadian. Jadi $100,000 bersamaan dengan ringgit Malaysia 412,350. That mean boleh beli 9 biji maybe lagi. Namun tiada satu orang pun yang tampil untuk memberitahu siapa pembunuh tersebut. Kes yang ketiga merupakan seorang gadis yang bernama Audrey Melissa Batinathan. So actually aku rasa ramai yang tahu pasal apa yang jadi dekat Audrey, tapi ada juga yang tak tahu sebab kes ni dari Malaysia, so aku nak bagi tahu. Jadi pada 18 Mei tahun 1999 sekitar 7 pagi, seorang gadis yang bernama Audrey Melissa Batinathan telah ditemui meninggal dunia. Mayatnya yang lengkap berpakaian sekolah, namun kasut dan bagnya telah pun hilang. Lebih menyayat hati apabila tubuh badannya dipenuhi dengan lumpur dan tanah, dan yang paling kesian lah, bukan paling kesian, paling seram bagi aku lah, seluar dalam dia diturunkan sampai ke paras buku lagi. So aku rasa korang pun dah dapat teka apa yang jadi dekat dia. Dia merupakan pelajar tingkatan 5 di SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. So kalau orang yang stay dekat Kuala Lumpur mesti tahu ada satu terowong bawah tanah yang berdekatan dengan kompleks daya bumi. So terowong tersebut digunakan untuk menyambungkan jalan ke Masjid Negara. Pada tahun 1999, terowong tersebut sering digunakan oleh pelajar perempuan Methodist Kuala Lumpur untuk ke sekolah. Audrey juga adalah antara pengguna terowong tersebut. Pada hari itu, seperti biasa, Audrey pun menggunakan terowong tersebut pergi ke sekolah pada pukul 5.30 pagi. Jadi ketika sampai di kompleks tersebut, Audrey dan rakannya berpisah arah. Selepas berpisah arah, rakan dia pun nampak Audrey ni lalu terowong bawah tanah, dan itu kali terakhir dia nampak Audrey. Namun terowong tersebut jarang digunakan oleh pejalan kaki kerana di dalam terowong tersebut terdapat penagih dada dan gelandangan yang selalu berlega-lega di kawasan terowong tersebut. Seperti biasa pada pukul 4 petang, Ibu Audrey selalu menelefon rumah. Namun pada ketika itu, telefonnya tak diangkat. So dia pun mula risau lalu dia pulang ke rumah. Apabila sampai di rumah, Ibu Audrey mendapati yang anak dia belum balik sekolah. Dan pada pukul 6 petang, Ibu Audrey membuat satu laporan polis di Balai Polis Puchong tentang kehilangan anaknya. Selepas menerima panggilan tersebut, pihak polis pun bergegas mencari Audrey di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan kawasan yang terdekat. Jadi keesokannya, Ibu Audrey telah menerima satu panggilan daripada pihak sekolah. Mereka mendapati bahawa Audrey telah ditemui dalam keadaan tidak bernyawa.
Mayat anaknya telah ditemui berdekatan dengan pencawang Tenaga Nasional Berhad yang terletak 3 km tidak jauh dari kawasan kehilangan Audrey. Hasil laporan forensik mendapati bahawa Audrey telah dipukul di kepala menggunakan batu. Dia juga telah dirogol, dicekik dan dibunuh lalu dibuang di sebelah pencawang tersebut. Pihak polis telah menahan seorang lelaki yang bernama Karupia Ponia yang merupakan salah satu penagih dada yang sering berlegar di kawasan terowong tersebut. Namun pihak polis telah melepaskan lelaki tersebut kerana air mani yang ada di tubuh Audrey dan DNA lelaki tersebut tidak sepadan. Sehingga hari ini, pembunuh Audrey belum diketahui. Kes kematian Audrey belum ditutup oleh pihak polis sehingga sekarang. Sedih weh. 1999 kes ni. Aku time tu baru lahir. Next, kita ada Blair Adam. Salah satu kes paling pelik adalah kes Blair Adam. Blair yang berusia 31 tahun yang berasal daripada Kanada telah berkelakuan pelik beberapa hari sebelum kematiannya. Dia dikatakan bersikap paranoid dan sering memberitahu ada seseorang yang mengekorinya dan ingin membunuhnya. Pada 15 Julai tahun 1996, Blair telah mengeluarkan semua wang simpanannya dan harta-hartanya dari bank. Dia juga cuba memandu keluar daripada Kanada. Namun, pihak polis yang menjaga sempadan Kanada tersebut telah mengatakan bahawa Blair tidak boleh keluar daripada Kanada kerana membawa wang yang banyak dan mereka berfikir bahawa Blair akan menyeludup dada untuk masuk ke United States. Pada keesokan harinya, Blair pun telah pergi ke pejabatnya lalu meletakkan jawatan secara mengejut. Dia kemudian telah membeli flight tiket untuk ke Jerman namun mengambil keputusan untuk refund balik tiket tu. Selepas itu, dia pun menyewa satu kenderaan dan cuba sekali lagi untuk memandu ke sempadan Kanada dan pada ketika itu dia telah berjaya. Sampai saja di US, dia telah membeli satu flight tiket untuk ke Washington dan menyewa satu motel di sana. 12 jam selepas itu, mayat Blair telah dijumpai dengan tiada seluar dan bajunya telah pun dikoyakkan. Sekitar tubuh badannya terdapat luka-luka yang menandakan dia telah diserang, yang membuatkan pihak polis keliru. Segala harta benda Blair serta wang tunainya berselerak di sekitar tubuh badannya. Actually aku pelik, kenapalah dia tak ambil duit tu sekali? Aku nak membunuh pun lepas duit aku tak ambil. Diorang pun pelik lah. Sehingga hari ini, pihak polis belum mengetahui siapa pembunuh sebenar Blair Adam dan kes ini dikategorikan sebagai kes paling pelik di dunia. So the last one, kita ada Rachel Ryan. Seperti kanak-kanak lain, Rachel dibenarkan bermain bersama rakan-rakannya di taman. Namun, satu hari ahli keluarganya telah menyesal membenarkan Rachel bermain di taman dan hari itu merupakan hari terakhir mereka melihat anaknya. Rachel yang pada ketika itu berusia 3 tahun telah diculik oleh seorang lelaki pada 26 Ogos tahun 1982. Mayatnya telah dijumpai 24 hari selepas kehilangannya. Mayat Rachel yang dalam keadaan tidak berpakaian dan telah diikat lalu dibuang ke dalam sungai. Kes Rachel telah dikaitkan dengan kumpulan ajaran sesat dan satu-satunya clue yang dijumpai oleh pihak polis adalah sebuah pesanan surat yang tertulis di tandas tidak jauh daripada hilangnya Rachel Ryan. Pesanan tersebut berisi, "Beware, I'm still at large. I killed the little Ryan. Remember, beware." Ada teori mengatakan Rachel telah dibunuh dan dijadikan penyembahan untuk kumpulan Illuminati kerana terdapat simbol 666
dan juga simbol cross terbalik yang sering dikaitkan dengan pemujaan syaitan. Ada juga teori mengatakan bahawa Rachel telah menjadi mangsa pedofilia kerana keadaan kemaluannya yang parah dan luka yang agak besar. Sehingga hari ini, pembunuh tersebut belum diketahui dan kes ini masih belum ditutup. Thank you sebab spend time korang untuk tengok video aku, and don't forget to like, share and subscribe to my channel, and jangan lupa klik button sebelah sini, mana-mana lah. Klik button bell supaya korang dapat information update daripada aku. So, sekian. Terima kasih. Bye-bye.